Seterusnya, dan bagi mendapatkan perkembangan terkini insiden rempuhan jemaah haji di Mina di talian ketika ini adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Assalamualaikum, Datuk. Dan Datuk, mungkin Datuk boleh terangkan bagaimanakah perkembangan kiraan jemaah Malaysia ketika ini? Adakah semua jemaah ada dan selamat? Ya, pertama kita daripada 8 tempat penginapan kita sudah selesai 5. Setakat ini tidak ada laporan kehilangan ataupun tersesat daripada jemaah haji kita lah. Ya. Saya ingin jelaskan di sini kerana terlalu banyak saya tengok viral dalam media sosial berkenaan dengan kejadian tragedi rempuhan di Mina ini. Pertama saya ingin tegaskan di sini bahawa lokasi sebenar kejadian itu bukanlah di tempat melontar ataupun dinamakan kompleks Jamrat. Lokasi kejadian adalah secara spesifiknya di antara Jalan 223 dengan Jalan 204, iaitu lokasi di mana tempat penginapan ataupun kawasan perkemahan yang menempatkan jemaah haji negara Arab. Dan lokasi kejadian adalah terletak jauh daripada kawasan melontar. Dan kita sedia maklum bahawa kawasan jemaah haji Malaysia pula terletak lebih kurang 3 ke 4 km daripada lokasi kejadian, kerana lokasi jemaah haji Malaysia di sebelah terowong ataupun di sebelah Bukit Muasim. Jadi laluan sebagaimana sistem yang telah pun dibuat oleh kerajaan Saudi, laluan daripada pelbagai lokasi penginapan atau penempatan jemaah haji daripada Asia, daripada Eropah, daripada Arab ke arah kompleks Jamarat adalah berbeza-beza. Sekiranya tidak ada yang tersesat, adalah amat mustahil untuk jemaah haji kita boleh masuk ke kawasan jemaah haji negara-negara lain. Sebab itulah tabung haji sendiri pun menggunakan sistem menempatkan ataupun 8 pos peronda sepanjang kawasan antara pusat penempatan jemaah haji Malaysia dengan kawasan kompleks melontar ataupun kompleks Jamarat. Dan setakat laporan daripada peronda-peronda kita, yang setiap tempat pos ini kita tempatkan 2 orang, kerana antara peranan mereka adalah untuk memastikan bahawa tidak ada yang jemaah haji kita yang akan masuk ke kawasan yang lain. Kerana kalau saya boleh memberikan gambaran, antara pusat-pusat penempatan ini dia dihadang dengan dihadang oleh pagar yang panjang sehinggalah ke pusat Jamarat. Kalau mereka tersesat pun sebab pusat kompleks Jamarat sekarang ni ada 5 tingkat. Kalau daripada jemaah haji Malaysia untuk mereka melontar, mereka akan terus pergi ke tingkat 3. Manakala bagi mereka yang daripada kawasan penempatan kemahan jemaah haji Arab yang di mana tempat kejadian, mereka akan berjalan lebih kurang dalam 2 km. Mereka akan berjalan terus ke bahagian bawah ataupun lantai bawah, ground floor. Jadi untuk jemaah haji kita tersesat agak-agak sukarlah, melainkan mereka mengambil pendekatan daripada awal, tidak mengikut apa yang ditetapkan oleh pihak tabung haji. Tetapi apa-apa pun petugas-petugas tabung haji yang ditempatkan sebagai peronda di pos-pos ini akan sentiasa memantau supaya mereka tidak masuk ataupun tidak turun ke mana-mana level yang menempatkan yang laluan-laluan yang telah ditetapkan kepada jemaah-jemaah haji yang lain. Untuk pengetahuan juga, kejadian rempuhan itu berlaku pada pukul 11.30 tengah hari, iaitu waktu puncak, di mana ini adalah waktu yang dianggap sebagai waktu yang paling afdal, kerana ini adalah antara duha sehingga zuhur. Tetapi bagi jemaah haji Malaysia, daripada dulu lagi kita menetapkan jemaah haji Malaysia kita melontar pada pukul 5.30 petang ataupun selepas asar sehingga 8 malam secara berperingkat-peringkat.
Dan sebab itulah berasaskan pemerhatian awal ini kita mendapati tidak ada jemaah haji Malaysia yang terlibat. Walau bagaimanapun, kita masih lagi melakukan pengiraan dan setakat ini kita tidak menerima sebarang laporan kehilangan, kesesatan ataupun rakan-rakan daripada rakan sebilik ataupun waris-waris atau keluarga yang jemaah haji Malaysia. Itu setakat yang saya boleh update lah setakat hari ini. Dan Datuk, bagi ahli keluarga yang sedang menonton di rumah ketika ini, ahli keluarga jemaah haji Malaysia yang mungkin rasa sedikit risau, mungkin apakah penambahbaikan yang dilakukan tabung haji selepas daripada insiden kreen jatuh dan juga selepas daripada insiden pagi tadi, dan Datuk juga diterangkan tentang atau cara untuk melontar jamrah untuk jemaah Malaysia, dan mungkin apakah dengan izinnya assurance yang boleh diberikan kepada keluarga-keluarga di Malaysia ketika ini yang mungkin sedang risau ahli keluarga yang berada di Mekah? Ya, sebenarnya kejadian di Mina ini bukanlah pertama kali. Kita pernah berhadapan dengan kejadian yang sama sekitar 1990-an dulu. Dan selepas daripada itu, sebab itulah di peringkat kerajaan Saudi sendiri pun mereka menetapkan laluan-laluan yang berbeza dan dihadang dengan penghalang-penghalang yang memang tidak mungkin jemaah haji boleh tersesat masuk ke dalam kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kita alhamdulillah dari segi pengurusan tabung haji memang dianggap yang terbaik dari segi memastikan supaya, sebab itulah kita daripada awal lagi tabung haji menetapkan dari segi disiplin waktu untuk melontar. Kita menetapkan walaupun ada yang mengkritik bahawa kita tidak melakukan lontaran pada waktu yang afdal, tetapi kita melihat soal kemudaratan seperti inilah kerana kita ada lebih 3 juta jemaah haji seluruh dunia nak bertumpu kepada pusat melontar yang sama. Jadi kita memang daripada dulu lagi mengelakkan daripada terjebak dalam waktu-waktu puncak atau waktu-waktu yang kita tahu jemaah haji yang daripada negara-negara lain yang tidak semuanya diurus secara teratur dan tersusun seperti tabung haji melakukan lontaran pada waktu-waktu tersebut. Sebab itulah kita menetapkan secara disiplinnya selepas asar hingga malam. Sebab itu betul tadi ada disebutkan kita selalunya buat waktu malam. Dan setakat ini memang itu yang ditekankan dan ditegaskan oleh pihak tabung haji dari semasa ke semasa untuk setiap ahli-ahli jemaah tabung haji mengikut peraturan, mengikut disiplin dan telah pun ditetapkan oleh pihak tabung haji. Walau bagaimanapun, tabung haji juga mengambil langkah yang proaktif. Seperti mana saya terangkan tadi, bukan saja kita mengharapkan jemaah haji supaya berdisiplin, tetapi kita juga menempatkan petugas-petugas dan juga peronda-peronda di, seperti mana saya katakan tadi, ada 8 pos sepanjang perjalanan ataupun laluan daripada pusat penempatan jemaah haji Malaysia di Muasim sehinggalah ke kompleks Jamarat dalam lingkungan 4 km lebih perjalanan. Jadi sebab itulah dalam konteks ini saya boleh berikan keyakinan insya-Allah sekiranya jemaah haji kita mengikut disiplin, mengikut peraturan, mengikut apa yang telah pun ditegaskan oleh pihak tabung haji, saya meyakini insya-Allah jemaah haji kita selamat. Okey, terima kasih. Itulah. Walau bagaimanapun, kita masih lagi buat kepastian sekarang ni. InsyaAllah masa beberapa minit lagi kita akan dapat secara keseluruhan lah macam mana maklumat daripada head count yang kita buat sekarang. Okey, Datuk masih lagi melakukan pengiraan dan kepastian akan dapat dilakukan dalam beberapa minit lagi tentang keadaan kesemua jemaah haji Malaysia. Betul ke Datuk? Mungkin dalam 15 ke 30 minit lagi kerana kita sudah perlu selesai daripada 8, kita sudah selesai 5 maktab. Dan 5 pusat penempatan ini sudah pun memberikan maklumat bahawa tidak ada yang hilang ataupun tidak ada yang tersesat. Semuanya masih ada. Jadi kita tunggulah laporan yang selanjutnya. Dan kami menghubungi Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki untuk mendapatkan laporan berkenaan dengan perkiraan jemaah haji Malaysia yang ketika ini berada di Mekah susulan daripada rempuhan